Hello, Assalamualaikum. Okey. Siapa yang dah masuk boleh share dengan saya. Awak tingkatan berapa? Awak dengar kan suara saya? Okey, siapa yang dah masuk share dengan saya. Awak tingkatan berapa? Hari ni kita nak buat ulang kaji lower form. Tingkatan 1, 2 dan 3. Jelas tak suara saya? Kalau tak jelas, bagi tahu. Nisa bukan kena tidur ke Nisa? Esok sekolah. Okey, oh lah, dekat sekarang dah tak boleh tengok lah. Ada berapa view. Okey. Okey, hari ni kita nak buat ulang kaji lower form. Tulis kat sini Kalau tak nampak bagi tahu. Ulang kaji matematik lower form. Okey, hari ni cikgu nak fokus dekat SPM gang. Nampak ke saya kena besarkan? Okey. So, untuk geng-geng SPM. Untuk pelajar SPM, awak nak tajuk apa? Cepat cikgu buka. Siapa yang masuk awal ni, cikgu buka bagi pilihan kat awak. Awak nak tajuk apa untuk basic lower form? Tak. Untuk kegunaan tingkatan 4 dengan tingkatan 5, tajuk apa yang awak rasa macam basic dia dekat form 1 to form 3 ni? So which topic? Ciko kata algebra. Okay, other than algebra? Algebra dia panjang sikit tau cerita dia. Persamaan linear. Okay, betul. Persamaan linear penting. Persamaan linear banyak sangat pakai dekat form 4, form 5. Hai cikgu. Hai cikgu Sofia. Cikgu Sofia adalah support kita. Okay. Mana muka cikgu? Alah, kalau cikgu tunjuk muka cikgu, macam mana cikgu nak tulis nanti? Susah, tak banyak. So, cikgu tulis kat kertas, banyak boleh tulis. Siapa nak tengok cikgu, boleh pergi fast track ataupun pergi stop ni TikTok cikgu. Okay, Mah. Untuk hari ni, yang kawan awak request tadi, algebra. InsyaAllah algebra kalau sempat. Nombor 2, persamaan linear. Linear equation. Persamaan linear ni saya rasa penting lagi. Persamaan linear. Hai cikgu. Hai Kesha. Okey. Ulang kaji matematik lower form untuk SPM, gang. Okey. Form 4, form 5. Okey, awak perlukan basic algebra daripada lower form. Other than that, persamaan linear. Okey, itu je paling ketara. Ada lagi ke? Sebelum saya mulakan. Cepat. Awak kena cantiknya tulisan cikgu. Cikgu tahu. Okey, awak kena be responsible tau dekat chat. So, apa je yang awak tanya, apa yang cikgu tanya, awak boleh jawab kat sini. Ni macam ulang kaji sama-sama lah. Cari sudut bulatan. Kelajuan cikgu. Bulatan tak banyak sangat. Kelajuan pun tak banyak sangat. Okey. Antara 4 tajuk yang awak suggest tu, algebra dengan persamaan linear lagi banyak. Lagi graf gerakan. Graf gerakan basic dia dekat kelajuan lah. Tajuk kelajuan. Okey. Adalah, tapi taklah sebanyak persamaan linear dengan algebra. Ada lagi ke tajuk lain? Cara derive. Derive tu add math. Add math awak. Cikgu Sofia. Derive tu add maths. Kita matematik je. Hari ni kita fokus kat matematik je dulu. Okey. Okey, antara algebra dengan persamaan linear. Okey, kalau saya rasa
Pemfakturan under algebra. Ciko. Algebra. Okay. Esok exam maths paper 1. Allah. Tapi saya tak akan cover semua tau. Hari ni cikgu nak bantu geng-geng SPM saja untuk lower form. Okey, kalau macam tu cikgu ambil algebra dululah. Boleh? Okey. Untuk tingkatan 4 dan 5, siapa yang ada dalam ni form 4 dengan form 5, okey. Cikgu nak ulang kaji algebra dulu. Okey, so untuk yang ada tingkatan 1, 2 dengan 3 kat dalam boleh juga nak tengok, okey. Algebra ni cikgu akan start daripada basic sekali. Tapi apa beza AdMath dengan matematik? Sama je ke? Oh no, tak sama. Okey, matematik dia more kepada basic awak. AdMath dia advance sikit. Dia gunakan basic matematik awak dengan soalan yang advance sikit. Tu AdMath. Tapi esok exam AdMath cikgu, Allah. Kalau exam AdMath ini bukan tempat yang benar lah. Okey, hari ni cikgu nak tolong basic math je. Okey. Beza ejaan. Betul, beza ejaan. Okey, boleh cikgu mulakan dengan basic algebra. Okey, kalau ada siapa-siapa kawan awak yang lemah algebra, pergi ajak dia orang masuk sama-sama sekali. Cepat. Cikgu nak start ni. Cikgu akan mulakan sebasic-basic yang boleh untuk algebra. Sebab saya selalu nampak awak X tambah X dengan X kuasa 2 pun awak dah tertukar dah. Okay. So hari ni kita nak tengok basic algebra daripada awal sekali. Apa yang awak kena kenal dulu. Okay, jom. Ready Siapa yang ada notebook awak nak catat sekali pun boleh. Okay, untuk matematik cikgu start dulu dengan basic algebra. Kalau tak faham tulisan saya bagi tahu. Kalau tak faham saya cakap pun bagi tahu. Kadang-kadang dia terkelak bahasa utara tu. Okey, kita start dulu dengan basic algebra. Okey Basic algebra yang pertama ialah awak kenal apa itu pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah ataupun kita panggil dia unknown. Cikgu, in Mandarin please excuse me. Saya hanya boleh berbahasa Melayu dan English saja. Mandarin belum mampu lagi. Okey, first kali untuk basic algebra awak kena tahu apa itu pemboleh ubah. Pemboleh dimalarkan ke? Bukan. Yang tu sains punya. Okey? Pemboleh ubah yang dimalarkan ke, dimanipulasi ke, yang tu sains. Kalau untuk basic algebra dalam matematik, pemboleh ubah ni ialah nilai yang kita tak tahu. Selalunya yang awak selalu nampak huruf XX tu. Okey. Sebenarnya pemboleh ubah dia bukan setakat X je. Okey. Dia daripada huruf A sampai huruf Z. Nak pakai huruf apa pun boleh. Okey. Sebab pemboleh ubah ni selalunya diwakili oleh huruf. Okey. Diwakili oleh huruf. Ni betul-betul cikgu start dengan basic gila-gila untuk algebra ni. Okey. Diwakili oleh huruf. Okey. So selalunya awak akan jumpa X, Y, Z. Cikgu, Y nilai dia 1 kan? Lebih kurang tapi not exactly 1. It can be any number. Okey. Okey. So cikgu esok cikgu buat live lagi ke? Tak. Cikgu buat kalau cikgu free. Ni pun cikgu baru balik. Okey. So pemboleh ubah ni dia tak semestinya X, Y, Z. It can be A sampai Z pun boleh. Okey. Any letter A to Z. Apa maksud pemboleh ubah ni? Satu nilai yang kita tak tahu lagi. Okey. Nilai yang kita tak tahu. So awak tak boleh imagine dia 1. It can be 1. It can be 2. It can be 10. Okey. Unknown ni atau pemboleh ubah ni adalah nilai yang kita tak tahu lagi berapa nilai sebenar dia. Okey. Alright. Benda pertama yang awak kena tahu tadi pemboleh ubah. Okey. Benda kedua yang awak kena tahu ialah sebutan. Sebutan algebra.
Sebutan algebra. Sebutan algebra ni apa? Okey, sebutan algebra ni apa ni? Ni basic algebra tu tajuk dia. Book tak nampak lagi. Okey, sebutan algebra. Sebutan algebra ni yang mana satu? Bila suatu nombor digabungkan dengan huruf tersebut. Contoh cikgu buat. 2x. Ni sebutan algebra. Budak-budak sekolah tidur dah ni cikgu. Tak apa. Kita tolong siapa yang geng-geng selalu study lewat malam tu. Okay. So 2x ke 5y ke 13w ke 7h ke any nombor bila digabungkan dengan huruf, ni kita panggil sebutan algebra. Jangan marah, tak marah. Kita kan baik. Kenapa yang x tahu 2x tu adalah 2x kepada yang tak tahu 2x tu adalah 2x. Betul. Okey, maksudnya kalau huruf saja kita panggil pemboleh ubah. Kalau ada nombor dan huruf digabungkan sekali ni kita panggil sebutan algebra. Okey. Dalam sebutan algebra ni dia pecah kepada dua pula. Ding. Sebutan algebra ni pecah kepada dua. Ni basic algebra tau yang awak belajar form 1 dulu tu. Ni basic algebra. Yang awak duk pening kepala sampai tingkatan 5 x y apa benda tu. Ni dengar ni dulu. Basic algebra. Okey, sebutan algebra terbahagi kepada dua. Okey, sebutan serupa. Siapa yang belajar in English dalam bahasa Inggeris, nanti cikgu translatekan yang mana sampai. Okey, sebutan serupa, sebutan tidak serupa. Okey. English pun boleh. Okey, kalau sebutan serupa ni dia mempunyai pemboleh ubah yang sama. Contohnya kalau cikgu cakap 2x dengan 5x. Huruf dia sama. Dia sebutan serupa. Jadi dia boleh diselesaikan. Yang macam awak nak belajar apa? Persamaan linear, nak tambah algebra, nak tolak algebra, boleh tambah ke tak? Ni. Kalau sebutan serupa, yes, kita boleh selesaikan. Kalau sebutan tak serupa, tak boleh diselesaikan. Okey. Cikgu, apa beza cikgu dengan coki-coki? Dua-dua manis. Okey, 2x dengan 5x ni dia serupa sebab dia ada huruf yang sama. Kalau cikgu buat huruf, dia ada dua huruf cikgu. Contoh macam ni. 5HK dengan 10HK. Ni pun kategori sebutan yang serupa juga sebab dia ada huruf yang sama. Okey, kalau yang ni ada HK, yang ni pun HK. Kalau yang ni HK, yang ni H saja tak sama. Okey. Kenapa kita kena tahu ni sebutan serupa dengan tak serupa? Kalau sebutan serupa like term, kita boleh selesaikan. Okey? Kalau sebutan tak serupa, tak boleh diselesaikan. Contohnya kalau cikgu buat 2x dengan 5y. Tak sama. So tak boleh diselesaikan. Okey? Cikgu kalau dah habis nanti boleh bagi beberapa soalan. Boleh. Okey. Kalau cikgu bagi 3x dengan 2x kuasa 2. Sama tak ni? 3x dengan 2x kuasa 2. Adakah dia sebutan serupa? Ding. 5 saat daripada sekarang. Tak. Kenapa tak serupa? Kenapa tak serupa? Memanglah tak serupa. Cikgu tulis kat bawah ni kan. Apalah cikgu ni. Kenapa tak serupa? Kenapa? Cikgu cakap sebutan serupa ni huruf sama. Ni huruf sama? Macam tu. Sebab ada punca kuasa. Ni bukan punca kuasa. Ini kuasa. X kuasa 2 sebab kuasa 2. Betul? Sebab yang ni kuasa 2. Betul? Kalau kuasa 2 ni sebenarnya X ni dia ada 2 kali. Okey, ni kalau cikgu tukar sebenarnya dia jadi macam ni tau. 2x
X. So, yang ni ada satu X je. Yang ni ada dua X. X. So, tak serupa. Bila tak serupa, tidak boleh diselesaikan. Dia ada kuasa 2 kat situ. Ni yang awak selalu careless. Okay, oh ni ada X, ni pun boleh X. Selesaikan. No, yang ni selalu careless. Okay, so ni sebutan tidak serupa, tak boleh diselesaikan. Saya kita tengok contoh, okay. Okay, pertama tadi dah kenal pemboleh ubah. Yang kedua, sebutan serupa dengan tak serupa. Okay, now jom kita try tambah dan tolak pula. Okay, hari ni kita kuasai basic algebra dulu. Okay, tambah dan tolak algebra. Awak pantang betul kan dengan perkataan algebra ni? Okay. Alright, so tambah dan tolak algebra. So bila cikgu cakap tambah dan tolak algebra, maksudnya tambah dan tolak tu melibatkan huruf lah. Melibatkan pemboleh ubah. Itulah kita panggil algebra. Cikgu, kalau huruf tu terbalik still benda yang sama ke? Contoh 3HK dengan 3KH, betul? As long as dia ada huruf yang sama walaupun huruf dia terbalik, still dikira sebagai sebutan serupa. Okay, sekejap. Fokus. Okay dah. Contohnya, okay, untuk tambah dan tolak, awak ingat analogi cikgu bagi ni ya. Ibarat apple dan orange. Ingat ni. Untuk tambah dan tolak algebra, ingat analogi cikgu bagi apple dan orange. Contoh kalau cikgu bagi 2x tambah x. Berapakah jawapan dia? Okey, dia ada huruf yang sama kan? Kalau huruf yang sama, sebutan serupa. Boleh diselesaikan. Jadi, kenapa cikgu kata guna apple ni? Maksudnya, 2 biji apple tambah lagi dengan 1 apple. Sama dengan berapa? 3 biji apple, 3x. Macam tu. Okey, ni betul-betul basic ni. Sekejap lagi, cikgu akan upgrade soalan ni. Okey, kalau cikgu bagi 2W tolak W tambah 5W sama dengan berapa? W. Oh, sama. Jadi ini sebutan serupa. Boleh diselesaikan. Okey, cuba selesaikan. 2W. Huruf yang sama kan? Maksudnya buah yang sama. 2 biji apple, tolak 1 biji apple, tambah 5 biji apple. Dapat berapa biji apple? Betul? 6W. 6 biji apple. Okey. 2 tambah 5, 7. 7 tolak 1, 6. Okey. Boleh setakat ni. Okey, ni sebab dia mempunyai pemboleh ubah yang sama. So, boleh selesaikan terus. Okey, what if kalau dia ada pemboleh ubah yang berlainan? Tak sama. And then, kita boleh guna energi apple dan orange. Contoh cikgu bagi 3H tambah 2K tambah H sama dengan berapa? W tu mewakili ke 1 kan? Boleh. Okey. 3H dengan 2K. Sebutan sama ke? No. Sebutan tak serupa. Cannot. Tak boleh selesaikan. H dengan H boleh. Jadi jawapan dia dapat berapa ni? Okey ni. H dengan H boleh. Jadi 3H tambah H 4H. Ayuh. Okey. Lepas tu K. Ni nak tambah siapa? Tak ada geng. Salin je kat belakang ni. Tambah 2K. Siap. Okey. Ingat. Sebutan serupa boleh diselesaikan. Yang ni tak sama ni. Huruf dia tak sama. So tak serupa. Cannot. Tak boleh selesaikan. Nampak ni saya pangkah.
That's why lah tak bercampur. Sialnya dia tak ada geng. Tak apa, biar kita tak ada geng daripada kita ada geng yang salah. Uish. Okay. Next. Kalau cikgu bagi yang ada gabungan huruf. Alamak cikgu, anak saya dah tidur. Esok bawa sikit boleh cikgu? InsyaAllah. Okay. Yang ni cikgu saya ni je. Saya nak tolong geng-geng tingkatan 4 dengan 5. Basic. Okay. So, next. Kalau cikgu bagi 15 AB tolak 3A tolak AB tambah B. Deng 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 deng. Cepat. Alamak cikgu dah habis SPM. Tak apa, belajar untuk masa depan. Okey. 5AB tolak 3A tolak AB tambah B. Ada tak sebutan yang serupa? Ada tak yang sama? Ada tak geng yang sama? Siapa yang ada geng? Yang ada geng kat sini siapa? Ding ding ding. Yang ada geng kat sini huruf apa? AB. Okay, very good. AB dia ada geng dia, sebutan serupa which is AB juga. Ambil sekali simbol kat depan dia. Okay, AB dengan A tak geng, okay? AB geng dengan AB saja, huruf yang sama. So 15A tolak AB. Okay, 15AB tolak AB. Awak akan dapat 14AB. 3A ada geng? Tak ada. B ada geng? Tak ada geng. So yang ni dengan ni pun tak geng. So tak boleh buat apa-apa juga. Salin sahaja. Tolak 3A tambah B. Oh, mau geng pula ya? Ya, betul. Sebab yang ni sebutan serupa dengan tak serupa, dia hanya boleh selesaikan kalau jumpa geng saja untuk operasi tambah dan tolak algebra. Ni. Siapa yang dapat 14 AB tolak 3A tambah B tu? Dah pandai dah tu. Deng 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 deng. 1 markah awak. Okey. Boleh? Okey. Cikgu satu lagi soalan. And then kita proceed untuk darab bahagi pula. Darab bahagi lagi senang. Okey. Satu lagi kalau cikgu bagi. 3X kuasa 2 tolak 5X. Awak tak suka ni X ni. Tambah 3X tolak X kuasa 2. Sama dengan berapa? Ding 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 ding. Ada geng tak? First identify dulu geng. Dia ada tak pasangan dia? Cikgu, negatif AB tu dikira satu ke? Dia bukan dikira satu. Dia dikira sebagai okey. Cikgu tak boleh cakap satu. Macam mana nak abang Lebih kurang lah macam satu. Kita imagine macam satu. Tapi actually the actual value kita tak tahu. Sebab apa? Huruf ni diwakili oleh sesuatu nombor yang sebenar. Tapi kita tak tahu nombor sebenar tu berapa. Okay, so dekat sini first yang ada geng adalah X kuasa 2. Okay ni. Nampak ke? Okay. X kuasa 2, dia ada geng dengan X kuasa 2 yang kat belakang ni. Okay, macam tadi cikgu cakap, ambil sekali dengan operasi dia. Okay. Kasih settle ini dua dulu. 3X kuasa 2 tolak X kuasa 2. Tinggal 2X kuasa 2. Okay, boleh? Okay, settle lah ni. Ni settle. Okay, ni dengan ni geng tak? X dengan X, geng. Geng. Sebab ni huruf X, yang ni pun huruf X. Sama cikgu. So, yang ni negatif 5, yang ni tambah 3. Hutang 5, banyak 3 je. Banyak cantik. So, dia masih lagi berhutang 2. Negatif 2X. Macam tu.
Okey, kita selesaikan macam biasa saja dulu macam ni. Yang faktorkan ke apa ke tu lagi sabar je. So inilah jawapan dia. Teng. Kalau untuk tambah dan tolak algebra, okey? Huruf yang sama, sebutan yang sama, selesaikan dulu. Yang lain selesaikan kemudian. Okey, dah pandai dah tu. Okey. Untuk tambah dan tolak algebra. Next, kita proceed kepada bahagi dan darab juga. Betul. Okey, nombor 4 pula. Sub. Muat ke bawah ni? Okey, boleh lah. Nombor 4. Okey. Darab dan bahagi algebra. Kalau awak faham yang ni, awak bagilah soalan tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Semua boleh jawab sebab awak dah tahu basic dia. Awak selalu masalah basic je. Okey, untuk darab dan bahagi algebra. Okey, untuk darab awak ingat gaduh. Okey, kalau bahagi awak ingat potong. Okey, kenapa? Sebab kalau kita tambah 2x tambah x jadi 3x kan? Tapi kalau darab dia bergaduh. Bila dia bergaduh, dia akan benjol naik ke atas kepala dia. So dia akan naik kuasa. Contohnya, cikgu bagi macam ni. Okey, W darab W. Bergaduh ni. Tadi awak buat kalau x tambah x jadi 2x. 2x tambah 1x, 3x. Yang ni kalau darab. Jangan jadi 2W pula. No. Kalau darab, dia bergaduh. Bila bergaduh, dia benjol. Sebab tu naik kuasa ke atas. Okey. Ingat, darab, ingat gaduh. Bila gaduh, benjol kepala dia. Jadi, kuasa. Okey. Betul, W kuasa 2. Kalau digaduh 3 kali, jadilah kuasa 3. W kuasa 3. Sebab 3 kali gaduh ni. Okey. Oh, faham? Okey. So now cikgu nak masukkan huruf, nak masukkan nombor pula. Let's say kalau cikgu letak nombor macam ni. 5Y darab 3Y. Okey, first jangan tengok nombor dulu, sama. Tengok huruf dulu. Y bergaduh dengan Y. Jadi apa? Y bergaduh dengan Y. Jadi apa tadi? Y bergaduh dengan Y. Jadi Y kuasa 2 benjol. And then baru tengok nombor kat depan dia. Baru tengok nombor kat depan dia. 5 darab 3. Allah, Ustaz gelap. 5 darab 3, 15. Sebab itulah 5Y darab 3Y dapat 15Y kuasa 2. Okay? Always tengok huruf dia dulu. Kalau awak tengok nombor, sekejap awak dah pening dah. Percayalah cakap saya. Okay? Okay. Huruf dengan huruf benjol, baru ada nombor. Hai Syamel. Ada jumpa geng ke kat dalam ni? Okay. So next, kalau cikgu bagi up sikit. 20 HK. Dia main HK pula. Darab 2 HK kuasa 2. Sabar. Okey. Yang ni basic algebra Okey. So first, tengok huruf dulu. HK, dia bergaduh dengan HK yang kepala benjol. So dapat berapa ni? HK kuasa
Ha. Okey. Okey, kuasa 3 betul. Okey, tapi dekat sini ding 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 ding. Okey, bila darab dia dah tak ada dah geng-geng macam tadi. Yang geng-geng tu hanya untuk tambah dengan tolak saja. Untuk darab no more geng-geng. Kita semua musuh. So, apa yang cikgu masukkan kat sini ialah walaupun duduk sebelah-sebelah macam ni, kita tetap keluarga lain. So, H bergaduh dengan H saja. So, H bergaduh dengan H, awak akan dapat H kuasa 2. Okey? K, dia bergaduh dengan K kuasa 2. Benjol, betul. Jadi, K kuasa 3. Dah benjol dah. Hampir gaduh lagi. Benjol lagi. Up lagi. Okey, dah settle huruf. Okey? Baru tengok nombor dekat depan. 20 darab 2, 40. Dah siap. Inilah. Ni untuk darab. Okey? Dia jadilah 40. H kuasa 2, K kuasa 3. Boleh? Okay, now cikgu proceed pula untuk bahagi. Okay, untuk bahagi tadi cikgu ingat potong. Maksudnya kalau ada huruf yang sama boleh potong. Contohnya. Boleh? Nisa, nanti mak marah tak tidur. Sedar tak sedar 30 minit dah. Kejap je. Okey, kalau cikgu bagi 3Y bahagi Y. Okey. 3Y bahagi Y. Ingat, kalau kita sekolah menengah ni, bahagi-bahagi ni tak buat dah macam ni. Kita buat macam mana? Kita buat dalam bentuk pecahan kan? Dia menjadi macam ni. 3Y bahagi tu maksudnya per dengan Y. Okey. So, tengok huruf dulu. Huruf. Sama. Kasih potong. Sebab dia sama. Ni ada satu, ni pun ada satu. Potong. Tinggallah 3 seketul dia saja. Settle. Okey. Next. Boleh ke laju ke? Bahagi paling minat sebab dapat potong-potong. Suka betul potong dia. Tapi kena tahu yang mana yang boleh potong. Okey, next. Okey. Yang ni cikgu nak melibatkan kuasa pula. Okey. Next, cikgu bagi 15 X kuasa 2 Y bahagi. Cikgu bahagi terus macam ni terus. Bahagi 5X. Okey, sabar. Tengok dulu. Ada tak huruf yang sama? Okey, first. Y. Y tak ada geng. Okey, tulis siap-siap kat belakang ni. Sebab dia tak ada geng, tak boleh potong. Okey, X. X kat atas ni 2. Dia kan kepala dia benjol 2. Ni dah ubatkan dia 1. So kita boleh potong 1 je. Sebab kat bawah ni ada 1 je. Ni adalah pengubat kepada kepala benjol dia 2 ni. So tinggallah lagi 1 dekat sini. Ingat, X kuasa 2 ni maksudnya XX. Okey, ni cikgu tulis kat atas boleh. X kuasa 2 tu maksudnya XX. So, kalau kita dah potong 1, tinggallah lagi 1 cikgu tulis kat belakang. Baru last kali tengok nombor 15 bagi 5, 3. Jap. Boleh? Boleh. Okey. Cikgu, nanti cikgu ajar bab matrik form 5 boleh? InsyaAllah. Okey. Boleh. Okey, next. Cikgu satu lagi lah untuk bahagi. Soalan complicated sikit lah. Nak tengok awak dapat ke tak. Okey. W kuasa 3 X kuasa 4
Uish, takutlah tengok soalan ni. Y kuasa 2 bahagi. Tak susah. Selagi awak ingat basic kita tadi tu, dia tak susah pun. Okay, bahagi 4 W kuasa 2 X kuasa 3 Y. Okay, nampak macam susah? Sama je. Kita settle satu-satu dulu. Okay, first kita tengok huruf W dulu. Nombor tak usah tengok lagi. Biar pergi kat dah. Okay, tengok W dulu. W benjol dia 3. Yang merawatnya benjol 2 saja. So, tinggal W. Ni W2. Sini W3. So, tinggallah lagi satu W saja. W tinggal kat sini. Oops, sorry. Belakang sikit. So, tinggal W saja. Cikgu, saya dah mengantuk. Okey. Okey. X pula. Atas ni X ada 4. Bawah ni X3. Potong 3. Atas ni kalau kita potong 3, dia lebih lagi 1. So, jadilah X saja. Okey. Y pun sama. Y kat atas ada 2. Kat bawah ada 1 je. So, 1 potong. Atas ni kita potong 1. Tinggallah lagi 1. Y saja. WXY. Barulah kembali kepada nombor 12 bagi 4, 3 Asia. Dah. Okay. So, hari ni dah pandai. Dah pandai dah basic. Tambah tolak darab bahagi. Okay. Boleh? Kita ada masa lagi sikit ni. Cikgu masuk persamaan linear. Okay? Sebab persamaan linear hanya boleh diselesaikan kalau awak tera ataupun dah kuasai asas. Kalau yang bawah dia kuasa lebih besar. Okay. Thank you. Thank you Nisa. Okay, jap. Saya tambah lagi satu lah. Kalau kuasa kat bawah lagi besar, kawan awak tanya tadi. Saya dah boleh main basic. Alhamdulillah. Okay. Kalau cikgu bagi macam ni. Contoh kalau bawah dia bigger than atas. Kalau negatif boleh. Okay. Contoh macam ni. Kawan awak katakanlah nombor dia. Okay. 3X kuasa 2 Y per ataupun bahagi negatif 15 X Y kuasa 3. Macam ni kawan awak cakap tadi. Bawah dia lagi besar. Thank you siapa yang tanya tadi. Bagus soalan awak. Okay, jom kita cuba. Sama macam tadi, tengok huruf dulu. Okay, jom kita tengok X dulu. Atasnya X2, bawahnya X1. Potong 1, atas ada balance lagi 1. Okay, X tinggal 1 je kat atas. Okay, Y pula. Y dekat atas ada 1, kat bawah ada 3. Atas habis, bawah ada balance lagi 2. Okay, kalau Y ni ada kat bawah, kekalkan dia dekat bawah. So, dia jadi macam tu. Y ada lagi 2. Biar dia duduk kat bawah, stay je kat bawah tu. Tak usah duduk pindah. Okay, dah settle dah huruf kita. And then baru tengok nombor. 3 bahagi negatif 15. Dapat berapa kawan-kawan? Negatif 1 per ni sifar 3. 3, 6, 9, 12, 15. 3 potong jadi 1. 15 potong jadi 5. So awak akan dapat negatif 1 per 5. Jangan tulis negatif 5 dekat depan ni. Salah. 5 yang lebih ni kan kat bawah. So dia akan jadi macam ni. Negatif X per 5. 5 ni di bawah. Jangan tulis di depan. Negatifnya jangan lupa. Okay. So, tulis comel sikit lah. Ni, jadi macam ni. Negatif X per 5Y kuasa 2. Yang mana dekat bawah, kekalkan di bawah. Tak usah kata-kata buat naik atas. Okay. Cikgu kalau Y naik atas, kuasa 2 jadi negatif lah kan. Kalau siapa yang dah ingat yang tajuk indeks, naikkan atas jadi negatif tu betul. Tapi kalau tak strong lagi basic, biar je kat bawah macam ni. Okay.
Thank you cikgu. Boleh ajar anak dah ni? Boleh ajar dia basic dulu. Okey, boleh? Settle. Okay, now cikgu nak masuk persamaan linear boleh? So, awak dah okey dah ni basic. Okay, kita repeat sikit. Okay cikgu, saya tidur dulu. Boleh, siapa nak tidur nak pergi sekolah esok boleh carry on. Cikgu nak sambung sikit lagi untuk persamaan linear. Kalau siapa yang boleh lagi. Cikgu, kalau tak ada baki baru ke ataskan. Iya, benar. Okay, jom. Cikgu go through sikit sebelum kita masuk persamaan linear pula hari ni, okay? So, tadi kita dah kuasai basic algebra. First sekali tadi, cikgu kata untuk basic algebra ingat dulu pemboleh ubah. What does it mean by pemboleh ubah ni? Pemboleh ubah ni ataupun in English kita sebut dia unknown. Sekarang sekolah rendah pun dah belajar unknown ni. Okay, siapa yang ada adik sekolah rendah boleh ajar. Okay, unknown. So, unknown ni diwakili oleh huruf. It can be any letter from A to Z. Tak semestinya X. Awak selalu jumpa X kan? No. Huruf apa pun kita panggil dia pemboleh ubah. Unknown. Okay. So, kalau yang kedua ni sebutan algebra. Sebutan algebra ni apabila suatu nombor dia ada huruf. Tadi huruf saja pemboleh ubah. Kalau ni dia bergabung nombor dengan huruf, kita panggil dia sebutan algebra. Sebutan algebra ni terbahagi kepada dua. Sebutan serupa dan juga sebutan tidak serupa. Like term dengan unlike term. Okay. Like term ni, sebutan serupa ni, kenapa kita kena tahu? Sebab dia boleh diselesaikan. Okay. Kalau sebutan tak serupa, unlike term, cannot be solved. Tak boleh diselesaikan. Contoh dia macam ni. 5X dengan 2X. Serupa? Sama? Boleh? Kalau dia suruh kita tambah pun boleh. Tapi kalau macam ni 2X dengan 5Y tak sama. Tak boleh. Dia suruh tambah ke tolak ke tak akan jadi apa-apa. Okey, untuk tambah dan tolak. Ya, benar. Okey. So, yang boleh selesaikan dengan tak selesaikan ni hanya untuk tambah dan tolak algebra sahaja. Okey? So, kalau tambah, cikgu suruh ingat apple dengan oren ni. Kalau dia berbeza. Kalau dia sebutan tak serupa, ingat apple dan oren. Kalau dia sebutan serupa, like term, ingat apple saja. 2 biji apple tambah lagi sebiji apple. 3 biji apple, cikgu. 2 biji apple, tolak 1 biji apple, tambah 5 biji apple. 6 biji apple, cikgu. Okay, macam ni. Sini H, yang ni K. Yang ni apple, tambah 2 biji oren, tambah lagi 1 biji apple. 4 biji apple, tambah 2 oren. Sebab apa? Apple dengan oren tak boleh campur. Lainlah kalau awak blender jadi jus. Okay. And then kita dah masuk juga darab dengan bahagi tadi. Kalau darab ingat gaduh, benjol. Nampak ni? W gaduh dengan W, benjol naik atas. W gaduh lagi, benjol 3 kali. Okey, kalau bahagi, potong. Huruf sama potong. Huruf sama potong. Okey. Settle lah untuk basic algebra. Achievement unlock. Boleh update status. Okay. Number 2. Persamaan linear. Kita buat sampai pukul 12. Okay. Cinderella kena tidur sebelum pukul 12. Okay. Sekarang kita masuk pula persamaan linear. Ding-ding-ding. Sikit je lagi. Sebab persamaan linear ni penting tau. Form 4, Form 5. Yang adik-adik Form 1, Form 2, Form 3 pun penting juga. Tapi cikgu risau dekat abang-abang dan kakak-kakak ni lagi. Okey, persamaan linear. Persamaan linear ni apa ya? Persamaan linear ini ataupun linear equation. Okey. Persamaan. What does it mean by persamaan? Persamaan maksudnya nombor-nombor huruf-huruf apa semua tu yang ada simbol sama dengan, equal sign. Kalau dia ada equal sign ni maksudnya dia jadi persamaan. Rasa nak jadi student balik. Saya tak faham kat sekolah. InsyaAllah boleh faham kat sini. InsyaAllah. Okey. Yang ni saya lemah cikgu. Jom kita baiki yang lemah tu. Okey. Persamaan ni equation. Maksud dia ada simbol sama dengan. Kalau tak ada simbol sama dengan ni maksudnya dia bukan persamaan. Okey.
Lepas tu linear. Apa maksud linear ni? Linear ni maksudnya kuasa satu. Maksudnya pemboleh ubah kita, tadi kita belajar kan pemboleh ubah tu apa? Huruf. Pemboleh ubah kita tadi tu B-O-B-O. Okey, pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Sambil cakap sambil tulis ni kadang-kadang dia tak tally. Pemboleh ubah kita kuasa satu. Okey, pemboleh ubah ni apa tadi? Huruf. Okey. So pemboleh ubah kalau dia kuasa satu maksudnya linear. Kalau dia kuasa dua tu apa cikgu? Kuasa dua tu maksud dia kuadratik yang awak belajar tingkatan 4 tu. Betul? Abang form 4, form 5. Okey. Kalau kuasa 2 kuadratik. Kalau kuasa 3 kita panggil kubik. Kalau kuasa negatif kita panggil salingan, reciprocal. Tapi kalau disebut linear maksudnya kuasa satu saja. Okey, so ni cikgu nak check dulu awak punya basic untuk linear. Okey. So ingat persamaan dia ada sama dengan, dia ada linear. Favorite ni kuadratik. Betul? Kuadratik saya suka juga. Senang. 48 sekejap. Yang ni kena tengok buku sikit. Nak kena tengok soalan. Okey. Contohnya persamaan linear. Sekejap cari soalan. Cikgu semua pun favourite. Betul. Favourite. Betul. Semua tajuk saya favourite. Tapi cikgu lagi suka tajuk yang senang nak selesaikan. Contohnya macam kuadratik, persamaan linear, rumus algebra, poligon. Yang tu lagi suka. Sebab senang nak selesaikan. Tambah-tambah boleh tekan kalkulator. Cikgu bagilah homework, saya bosan kat rumah. Alamak. Homework cikgu awak lah bagi. Saya bagi kang. Menangis nanti. Okay, so jom kita try. Senang bagi cikgu. Senang. Betul. Kalau saya tak cikgu pun saya senang dulu waktu saya student. Okay, contohnya kalau cikgu bagi macam ni. Cikgu nak awak identify is it persamaan linear ataupun bukan persamaan linear. Okay, kita ada 10 minit lagi. Sekejap lagi semua balik tidur. Okay, kalau cikgu tulis macam ni. A tambah 4 sama dengan 6. Ini A bukan 9. A. Adakah ni persamaan linear? Ajar alfabet cikgu. Allah. Cikgu ajar saya math. Alah, janganlah macam tu. Kita fokus math dulu. Okay, adakah ini persamaan linear? Ada simbol sama dengan? Ada cikgu. Adakah dia kuasa satu? Huruf dia ni kalau dia kuasa satu dia tak tulis tau. So betul. Yes. Ini ada simbol sama dengan huruf dia. Kalau kuasa satu dia tak tulis apa-apa ni maksudnya kuasa satu lah tu. Yes. Ini persamaan linear. Very good. Aywa. Okay. Kalau cikgu bagi macam ni. 3n kuasa 2 sama dengan 2. Adakah ini persamaan linear? Is it linear equation? Deng. Bukan. Kenapa bukan? Sama dengan ada. Okey, dah sama persamaan dah ni. Tapi dia kuasa 2. Kalau linear kuasa 1. Kalau kuasa 2 ni bukan. Kuasa 2 tadi cikgu cakap apa? Nama dia kuadratik. Okey. Persamaan linear kuasa 1 ni. Kalau dia tak tulis apa-apa ni maksudnya kuasa 1. Lepas tu sama dengan. Ni betul lah ni. Yang ni bukan. Sebab kuasa 2. Okey. Pandai dah tu. Sukalah. Semua pandai lah malam ni. Kalau cikgu bagi. Yang ni up level sikit Untuk adik-adik kalau tak faham tak apa, jangan risau. Untuk abang-abang yang kakak-kakak tingkatan 4, 5 ataupun form 3 pun boleh ni. Kalau cikgu bagi macam ni. Adakah ini persamaan linear abang-abang kakak-kakak? Deng. Teng. Ya, betul. Pasal apa awak cakap betul?
Ya, kod. Dah ada orang letak kod dah tu kat belakang. Okey. Bila kita ada kurungan macam ni, siapa yang tingkatan 45 dah belajar kan? Form tu pun dah belajar. Kita boleh kembangkan. Bila kita kembangkan nanti dia akan jadi macam ni. 3P tambah 3 sama dengan negatif 9. So adakah dia ada kuasa 2? Tak ada. Dia masih lagi kuasa 1. Betul. Linear. Ada simbol sama dengan? Betul. So yes. Masih lagi kuasa 1. Betul. Ya, linear. Kuasa 1 tak lebih kuasa 1. Ya, betul. Kurungan tu adalah darab. Ya, betul. Kurungan ni maksudnya darab. Yang ni awak akan belajar tingkatan 2 nanti. Okey, tingkatan 2. Sebab tu tadi cikgu mention. Abang-abang, kakak-kakak. Okey. So, dah kenal dah persamaan linear. So, apa soalan yang persamaan linear akan tanya? Ding-ding-ding. Selalunya dia suruh awak selesaikan. Cari nilai. Okey, cari nilai. Contoh macam ni kan. A tambah 4 sama dengan 6. Berapakah nilai A? A sama dengan? Yang ni awak belajar rumus algebra yang pindah-pindah tu. Okey, sebelum pindah, okey. Betul, jawapan dia 2. Okey, sebelum kita main pindah-pindah, okey ni cikgu recap balik. Okey, ni untuk konsep pindah-pindah. Pindah kuasa 2 ni maksud pindah-pindah Malas nak tulis. Pindah-pindah untuk rumus algebra. Okey, rumus algebra ni mana yang nak cari satu huruf tu lah. Alih-alih kiri kanan. Ya, betul. Sama juga. Okey. So, kalau tambah pasangannya tolak. Darab pasangannya bahagi. Kuasa 2 pasangan dia punca kuasa 2. Kuasa 3 pasangannya punca kuasa 3. Ni je yang selalu jumpa. Okey. Tambah pindah jadi tolak. Tolak pindah jadi tambah. Sama je. Darab pindah jadi bahagi. Bahagi pindah jadi darab. Kuasa 2 pindah jadi punca kuasa 2. Kuasa 3 pindah punca kuasa 3 dan sebagainya. Itulah pindah-pindah ni gang dia. Okey. Log cikgu. Log tak ada. Log at mat. Mat tak ada lagi log-log tu. Okey, jangan rosakkan minda student saya. Diorang dah lah baru power. Basic ni sekejap lagi sakit kepala terus. Okey. Jom. Contohnya tadi, cikgu start dengan basic. Soalan basic tadi tu, kalau cikgu bagi Okey. 2M tambah 5 sama dengan 25. Jangan buat confuse. Itulah pasal. Korang jangan. Saya sudah sleepy. Okey. Siapa sudah sleepy boleh tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amut. Okey. Siapa yang nak join saya sikit je lagi. Okey. Kita sampai pukul 12. Sikit je lagi. Satgi ting-tong kita habis. Okey. 2M tambah 5 sama dengan 25. Okey. Apa aim kita? Aim kita nak cari nilai huruf kita ni. M. Tengok, dia seketui dia je yang huruf. Yang lain semua nombor kan? So, kita nak cari M ni sebenarnya berapa. So, apa yang kita kena buat dulu? Kita kena pindah yang jauh dengan kita. 2M dengan 5. Siapa lagi jauh? 5. Okey. Dah 25 tahun baru cikgu nak buat. Janganlah cakap macam tu. Mungkin waktu awak SPM dulu, mungkin cikgu pun tengah belajar juga. Okey. So, macam ni kan. Antara 2 dengan 5, priority dia bagi dekat 5 dulu. Sebab dia jauh sikit. So, tolak 5 ni, bila kita pindah ke sana, dia akan jadi tambah 5. Pindah sana jadi tolak 5. So, dia akan jadi macam ni nanti. 25 tolak 5. Yang tu je kita pindah. 2M dah pindah belum? Belum. Stay situ. Jangan nak pindah banyak-banyak. Pindah satu-satu. Kita dah baru belajar. Okey. So, kita selesaikan dulu. 25 tolak 5 dapat 20. Aywa. So,
2M sama dengan 20. Okey. Okey, good. So, kita nak M je. Kita tak nak 2M ni. Apa maksud 2M kat sebelah-sebelah macam ni? Kalau duduk rapat-rapat ni, maksudnya dia... Saya tengah jawab dengan saya. Okey, 2M ni maksudnya dia operasi darab tau. Kalau duduk dekat-dekat macam ni. Ni kalau duduk dekat-dekat macam ni, operasinya darab. Dah kahwin. Tapi bergaduh. So, bila bergaduh, bahagi. So, sini darab 2. Bila kita pindah, geng darab pindah jadi bahagi. Aywa. So, 20 bahagi. Kita tak tulis dah bahagi simbol macam tu. Kita dah pandai kan? Per 2. Kat sini siapa je yang tinggal? 2 dah pindah. M. Selesaikan. M sama dengan 20 bahagi 2. Dapatlah 10. Siap. Oh, kalau rapat darab ya. Kalau nombor duduk sebelah-sebelah dengan huruf tu, kita panggil darab. M tu crush saya. Walaupun dia crush awak, jangan duduk dekat-dekat haram. Baru crush. Okey. Boleh? Faham? Okey. Okey. Kalau faham, ni okey. Ni soalan biasa-biasa ni. Cikgu nak up sikit. Ada lagi satu ni. Dah habis kelas. Satu soalan lagi. 20 bahagi tak faham. Alah, janganlah tak faham. Okey, 20 bahagi 2. Nanti boleh tekan kalkulator. Awak ada kalkulator kan? Okey, satu lagi. Soalan last. Dah pukul 12. Nak kena tidur dah ni. Okey, jap. Okey, yang ni cikgu kasih up sikit level dia. Boleh? Okey, kalau cikgu bagi macam ni. 3N per 2 tolak 1 sama dengan 23. Esok saya exam sejarah. Boleh ajarkan tak? Masya Allah. Kita sedang belajar matematik ya. Jauh ya dengan sejarah itu. Okey. Oh, ni per Per ni hanya untuk 3N. Tolak 1 ni tak ada pun per tu. So, dekat sini, apa huruf yang kita nak cari nilai tu? N saja. So, siapa orang yang jauh dengan kita? Bukan orang. Siapa? Siapa? Tak sesuai lah siapa. Which number yang kita nak kena pindah dulu? Tolak 1 ni kena pindah dulu. Kenapa kita tak pindah 3 dengan 2 ni cikgu? Ni dekat. Tak boleh. Kita pindah yang jauh ni dulu ni. Tolak 1 ni dia jauh sikit daripada N. So, tolak 1 ni pindah sana. Tolak 1 pindah sana. Jadi ni tolak. Geng dia tambah. So 23 tambah 1. Selain daripada yang pindah tadi, siapa stay? 3N per 2. Cikgu jangan jawab dulu. Kami nak jawab. Baik. Cikgu tak jawab dah lepas ni. Okey. 3N. Nampak ke per saya ni? Saya takut awak tak nampak. Okey, 3N per 2 sama dengan 23 tambah 1. Okey. So, selesaikan dulu belah kanan ni. Jadilah 24. Kat belakang ni, 3N per 2. Sekarang ni, antara 3 dengan 2, awak nak suruh pindah yang mana dulu? 2 ke 3? Kita akan... kita pindah 2 dulu. Sebab 2 ni dekat bawah. 3 ni sebelah-sebelah lagi rapat dengan N. So, kita pindah 2 dulu. Apa operasi 2 ni? Operasi, nampak ni? 2 kan kat bawah ni ada per. Per tu maksudnya apa tadi? Bahagi. So, ni per 2. Maksudnya bahagi 2 ni. Pindah ke sana jadi darab 2. Habis seluruh dah ni cikgu bilang. Okey. 24 dia jadi darab 2. Per maksudnya bahagi. Bukan tolak ya. Per maksudnya bahagi. So pindah sana jadi darab. Selain daripada 2 tadi yang lain stay. 3N. Okey. So dia jadi berapa dia ni? 24 darab 2. 48. 3N turun. Kita tak ubah apa-apa pun. Okey. Sekarang siapa yang lagi mengganggu N ni?
Kalau duduk sebelah-sebelah dekat-dekat ni apa? Apa tadi? Apa tadi? Darab kan? Duduk sebelah-sebelah ni maksudnya darab cikgu. So, kita nak pindahkan 3 ni. Darab 3 pindah jadi kahwin. Duduk dekat-dekat ni kalau kahwin boleh. Tapi ni kalau ni tengah bergaduh ni. Okey, tidur luar. Okey, pindah. So, dia jadi bahagi. Pandai. 48 bahagi 3. Kita dah besar. Kita tak tulis dah simbol bahagi. Kita buat per. Macam ni maksudnya bahagi. Okey? So, kat sini stay dia. And tekanlah kalkulator. 48 bahagi 3 berapa? So, dapatlah N sama dengan ni mesti malas nak kira ni. Ada yang kawan awak tunggu je ni. Tadi nombor kecil-kecil boleh lah. Ni nombor besar. Alamak, malas lah nak congak. 16 cikgu. Okey. 16. Sudah siap. Ingat, kalau kita nak pindah-pindah ni, kita pindah yang jauh dulu. Yang dekat dengan kita last sekali. Okey. Dah siap. Terang, kalkulator tak ada. Allah. Siapa yang sekolah menengah, walaupun awak tingkatan 1, saya sarankan awak cari juga kalkulator. Okey, beli kalkulator. Penting. Nanti barulah cikgu boleh ajar macam mana awak tekan kalkulator. Okey dah. So that's it. Dah boleh tidur. So hari ni kita dah cover basic algebra tadi. Lepas tu persamaan linear. Nanti kita masuk persamaan linear yang ada 2 huruf pula. Dia macam. Okey? Nanti kita sambung episod 2. Hari ni baru episod 1. Ni first time tau saya live sendiri. Sebelum ni saya live ramai-ramai. Okey? So nanti kalau cikgu ada nak buat live lagi, cikgu akan post dekat story dulu. Okey? Cikgu inform dulu. Tak ada cikgu buat mengejut. Tiba-tiba buat tak ada. Okey? Alright, bagi jadual lah cikgu live dia. Alamak nak jadual. Okey, kalau cikgu buat setiap hari Rabu boleh? Rabu malam 11 sampai 12. Boleh? Every Rabu. Kalau cikgu buat setiap hari Rabu pukul 11 hingga 12 malam. Setiap hari Rabu boleh? Okey? Okey, ingat janji, temu janji kita. Setiap Rabu, every Wednesday, setiap Wednesday pula, setiap Rabu, 11 hingga 12 malam. Okey, cikgu boleh buat malam je sebab saya ada kelas sampai pukul 10 malam. So saya ni Rabu 11 hingga 12 malam. Boleh? 12 malam kita tidur. Cuma hari ni lajak sikit 6 minit. Screenshot siap-siap. Okey. Kita nak kukuhkan basic. Kalau dengan saya banyak kukuhkan basic awak dulu. Asas. Kalau awak dah kukuh basic, bagilah soalan SPM ke, PT3 ke, semua boleh jawab. Cikgu nak homework. Alamak, homework. Jarang orang minta homework ni. Ni kalau dalam kelas ni, siapa yang minta homework ni, kawan-kawan dia pandang je. Ish, dia ni. Okey, tak apa. Tak payahlah homework. Nanti next minggu depan hari Rabu, kita cikgu bagi soalan yang from this week. Kita buat sama-sama. Okey? Tajuk lorekan bulatan susah cikgu. InsyaAllah. Okey? Kita aim saya nak kukuhkan awak punya algebra dulu. Okey. Cikgu mak balik. Cepat-cepat mak dah balik. Okey dah. Screenshot ni. Okey? Kita sambung lagi ulang kaji kita. Nampak ke? Alright, so that's it. SPM will be in English or Malay. Okay, SPM nanti dia akan dui bahasa. So jangan risau. Awak belajar bahasa Melayu ke, awak belajar bahasa Inggeris ke, SPM confirm dui bahasa. Dia tak ada satu bahasa je. Alright, so that's it. Okay. Cikgu ML ada skrin baru. Thank you cikgu. Sama-sama. Apa yang belajar hari ni jangan lupa tahu. Nota tu simpan. Nanti kita sambung episod 2. Okay. Dah boleh keluar dah. Kenapa awak tunggu saya? Dah tak ada apa-apa dah. Okay dah. Alright. Jumpa lagi minggu depan hari Rabu pukul 11 juga. Okay. Assalamualaikum. Good night.
Kenapa yang baru tanya ni? Terlepas kereta api. Okey dah. Bye-bye. Assalamualaikum. Cikgu end dulu Thank you semua.